أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسقرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب إبراهيم ويا رب سليمان ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu, berjumpa, mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita pada pagi ini Allah kira sebagai salah satu daripada amal kebajikan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada mungkin hari yang terakhir ataupun hari-hari yang terakhir. Mungkin sebab saya di WhatsApp, dia kata raya ni hari Sabtu, cuma tak tahulah raya pertama ataupun raya kedua. Tu dia faham itu. Tapi tak tahulah, tapi dia kata raya hari Sabtu, raya pertama ke raya kedua tak tahu, tapi raya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini, kalau raya jatuh Jumaat, mana hari ini hari yang lah. Kalau seandainya kita jatuh raya pada hari Sabtu, makna kata kita ada hari ini dan juga esok. Hari-hari yang telah diberikan oleh Allah kepada kita merupakan peluang yang terbaik bagi kita. Dan kadang-kadang kita mengambil perkara tadi secara halai balai. Ada beberapa perkara yang apabila terlepas, maka ia merugikan kita. Dan perkara itu tidak dapat berpatah balik. Salah satu daripadanya cakap. Bila kita terlepas cakap, yang mana cakap yang kita lepas tadi ni tak boleh patah balik. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata silap cakap ni tuan-tuan lebih teruk daripada silap makan. Kalau silap makan mudarat ni tuan-tuan sehari dua, habis tak ada pun tuan-tuan sebulan dua mudarat. Silap makan orang gaut, silap makan kacang tuan-tuan, dia bengkak. Bengkaklah tuan-tuan 3-4 minggu. Silap makan maklum sakit perut, kencing manis, silap makan ya gula naik. Doktor tanya maklum kan rian, dak. Makan kot dak. Tobat tak mengaku, doktor kata makan sikit. Makan sikit dia beli. Teratur lah tuan-tuan. Silap makan mudarat. Mudarat tadi ni tuan-tuan tak besar. Mudarat daripada makan minum, barangkali mudarat tadi beberapa hari, beberapa minggu sahaja memberi mudarat. Adapun mudarat cakap silap ni tuan-tuan, kadang-kadang dia bawa tahun sampai ke tahun. Silap hari bulan sampai mati. Tak cakap pasal apa, ambil dia kata kat aku, dia kata kena tulang hitam tu. Silap cakap memberi mudarat. Jadi benda yang kita lepas tadi ni tuan-tuan, nak patah balik tak boleh patah balik. Bila tak boleh patah balik tadi ni tuan-tuan, maka ianya merupakan penyesalan bagi kita. Itu satu. Yang kedua, masa yang Allah beri kepada kita. Masa ni tuan-tuan, bila dia dah berjalan masa tadi, dia tak boleh patah balik dah. Maka kita pun buatlah satu kenyataan kalau ni tak boleh pakai tuan-tuan. Sebab benda lepas dah. Aksiden ni tuan-tuan, patah kaki, gantung kaki di hospital Bahiyah. Anak menakan pi tengok, anak menakan kata Pak Tam lagu mana ni. Aku keluar tu, dia kata aku tak tengok dah. Aku pakai turun terus pi. Aku tak tengok. Kalau aku tengok, tak usah kata kalau, kaki duk gantung dah. Kalau kaki tak gantung ni tak apa, ni kaki duk gantung dah di hospital. Dia kata kalau aku tengok taubat tak kena. Tak usah kalau, kaki gantung dah. Tuan-tuan, masa yang berlalu, masa ada 3. Yang pertama, masa yang sudah berlalu. Yang kedua, masa yang kita berada sekarang. Yang ketiga, masa yang mendatang. Masa yang berlalu berada dalam lipatan sejarah. Masa yang mendatang bukan dalam ta'luk ilmu kita. Sebab kita tak tahu. Wa ma tadri maza taksibu ghadak.
Manusia tak tahu apa hak dia nak buat esok hari. Dia tak tahu. Dia hanya mampu merancang. Dia kata pagi esok ni mau kalau tak jadi raya, tak mutu pi cari daging di market. Itu perancangan kita. Hak tu yang kita buat pada tahun lepas. Tengok-tengok tuan-tuan, start mutu apa, malam tu orang isytihar raya. Takkan tak ingat aku tuan-tuan? Baru setahun takkan lupa dah. Perancangan kita duk kata pagi esok nak start mutu pi beli daging. Dia kata mak hang boleh buka daun palas dah. Heran pulut. Buatlah maklum pun. Dah lah kot maklum kata bukan dia raya lagi. Tengok-tengok orang isytihar kata raya. Benda yang nak berlaku kita tak tahu. Kalau tahu maklum, beli awal lagi. Santan pi ambil dah. Ni daging beli, santan tak beli. Terlupa. Pasal apa kalut? Dia kata kukuk nyok mak. Dia kata kukuk pun tak ada dah. Jadi tuan-tuan, benda yang lepas. Bila benda yang lepas tak boleh buat apa dah. Benda yang mendatang, benda yang akan datang kita tak tahu. Tapi kita mampu mengawal benda yang kita ada sekarang. Masa yang ada sekarang ni. Masalah. Jadi kita kontrol masa kita sama ada masa ini nak membolehkan kita boleh pahala. Ataupun masa itu membolehkan kita dapat dosa. Dengan masa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita jangan tangguh. Iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsayta fala tantaziril sabah. Bila kita duk waktu pagi jangan duk nanti petang. Duk waktu petang jangan kita nanti pagi. Tak apa kot, dah lah kot. Dia kata tak boleh tarawih malam ni malam esok ada. Dia duk pukul lagu tu. Dia kata tak apalah kalau tak ada baca Quran hari ni dan buat esok. Masa tu kita tak tahu nak jadi lagu mana esok. Ada seorang kenalan rapat juga dengan saya ni. Cerita ni tuan-tuan 7-8 bulan lepas. Kami pergi baca Yasin sekali. Kawan buka kedai baca Yasin. Pasha baca Yasin, dah baca Yasin ni. Orang jamu makan apa, sembang none. Kita pun tengok jam. Kat pukul 12 kita kata nak balik. Esok nak sekolah. Dia kata tak apa. Dia kata orang kerja pergi balik. Orang tak kerja menyembang. Dia balik maklum kat pukul 1 dia balik. Pukul 2 maklum dia stroke. Pukul 2 stroke. Bila pukul 2 stroke ni start daripada stroke sampai kelah. Makna pergerakan dia agak terbatas. Nak main surau pun anak nak kena bawa. Tapi teringin nak main surau nak main. Tapi anak nak kena bawa. Pasal apa? Pasal masa tadi ni tuan-tuan habis bagi diri dia. Masa mendatang kita tak tahu. Tahun ni kita boleh main lagi. Bulan Ramadan kita boleh main masjid. Tahun depan kita tak dapat jaminan daripada mana-mana pihak termasuklah Jabatan Pendaftaran Negara. Lah ni masa duduk dalam IC kat pengenalan. Tahun depan tengok-tengok nama duduk di batu nisan pun ada. Tengok hari ni dia tak duduk nama duduk di kat pengenalan lagi. Tahun depan nama duduk di batu nisan. Antara dua maklum weh. Saya kan maklum ke? Tapi adat kata maklum dulu kot. Tak lah tu adat kata. No. Maklum dulu saya kemudian maklum dulu antara dua. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga peluang. Allah bagi peluang kepada kita ni tuan-tuan tak sama kemarin dengan hari ni. Hari ni dengan esok. Walaupun masa kita sama ya. Kalau kemarin kita dapat 24 jam, hari ni kita dapat 24 jam. Esok kita dapat 24 jam. Selagi ada langit bumi ni tuan-tuan 24 jam Allah beri kepada kita. Tapi peluang-peluang tu tak sama. Peluang kemarin dengan peluang hari ni tak sama walaupun kemarin ada 24 jam. Kemarin ni tuan-tuan lepas-lepas sembahyang subuh tak ada nak wirid pasal apa? Pasal sakit perut, tak ada peluang. Allah dia kata aku bagi-bagi salam bergetak dagu. Pasal apa? Pergi lari beliau. Hari ni ada peluang pula. Peluang dia kita boleh duduk dalam kuliah wirid boleh. Esok tak tentu lagi kita dapat peluang. Esok nak main subuh mangkit-mangkit tidur maklum tarik menggarung. Tak boleh main. Benda yang mendatang kita tak tahu. Ni kata peluang. Peluang yang Allah beri kepada kita ni tuan-tuan, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Bulan Ramadan yang Allah bagi kepada kita ni peluang. Kalau kita katakan esok ni raya, makna Ramadan tinggal beberapa jam sahaja lagi. Maka kita manfaatkan peluang yang Allah beri kepada kita.
tawaran yang sangat besar yang Allah bagi kepada kita. Benda yang sunat itu diberi ganjaran fardu di luar Ramadan. Benda yang fardu itu digandakan 70 kali ganda di luar daripada Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila sebut kata nak raya, semua orang seronok. Allah seronok lah. Seronok ni tuan-tuan pelbagai jenis seronok. Orang tua-tua seronok cara tua. Budak-budak seronok cara budak-budak. Budak-budak orang seronok nak raya ni. Dia kata kita nak kutip duit raya sampai mana? Dia tak sampai Telaga Bata tu kawasan kita. Belah ni, dia kata belah ni sampai hutan kampung kita lipat balik. Kalau belah nu, dia kata belah nu kita pergi sampai Sungai Mati dah. Tu pun duit jenuh boleh makan setahun. Tu budak-budak seronok cara dia. Orang menega seronok cara menega. Orang menega seronok cara menega. Malam ni maklum boleh tengok. Dia lelong. Lelong pun maklum bukan lelong waktu pukul 12 tengah malam. Mereka pun cari 1/3 malam juga. Puak nak lelong ni pun. Bukan nak buat khiyam mulai 1/3. Lelong kuih pun 1/3. Maklum pun tunggulah sampai 5-10. Dapat 5-10 balik, mayar subuh haram dah. Duk tunggu 5-10. Tuan-tuan, kita duk fikir berkaitan dengan raya, kita tak fikir berkaitan dengan Ramadan yang kita buat ni Allah Ta'ala terima ataupun tak. Ni Ramadan ni. Yang kita duk ni tuan-tuan, semayang kita, i'tikaf kita, doa kita, puasa kita, adakah Allah Ta'ala terima ataupun tak? Ada ibadah yang kita buat yang Allah Ta'ala tak terima, dan ada ibadah yang buat Tuhan terima. Anak Nabi Allah Adam, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Muhammad cerita berkaitan perihal anak Nabi Allah Adam alaihi salam. Iz qarraba qurbana, ketika Allah memerintahkan mereka melaksanakan ibadah korban. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Bila mereka melaksanakan ibadah korban yang diperintahkan oleh Allah, Habil buat korban, Qabil pun buat. Fatuqabbila min ahadihima, Allah Ta'ala terima satu korban, walam yataqabbal minal akhar, satu lagi Allah Ta'ala tak terima. Makna resiko penerimaan dan resiko penolakan itu ada. Kita hidup dalam bulan Ramadan 29 hari ataupun 30 hari, ibadah yang kita buat tuan-tuan adalah kita anggap ibadah yang terbaik. Tapi adakah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan, di antara budaya ataupun amalan orang-orang salafun salih, orang-orang salaf terdahulu, setelah daripada Ramadan, mereka akan berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Minta kepada Allah supaya Allah menerima ibadah yang mereka laksanakan dalam bulan Ramadan. Minta supaya amal yang mereka buat dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala terima. Nabi ajak kita tuan-tuan waktu nak sembelih korban. Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, datang ni daripada hang. Untuk hang, fataqabbal minni. Terima daripada aku. Terima. Kita minta Allah Ta'ala terima. Ni ibadah yang kita buat. Sebab tu tuan-tuan, lepas kita bagi salam, semayang bagi salam ni tuan-tuan, kita bertafakkur sah. Dalam tafakkur ni tuan-tuan, perlu ada 2 benda dalam diri kita. Yang pertama, sifat khauf. Khauf ni makna sifat takut. Takut apa? Takut semayang kita ni Allah Ta'ala tolak. Yang kedua, sifat rojak. Rojak makna sifat harap. Harap sembahyang yang kita dirikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah daripada Ramadan, ada 2 sifat ni kat kita. Iaitu yang pertama, sifat takut. Takut apa? Takut ni. Kita puasa, takut kita semayang, takut kita i'tikaf, takut kita sedekah, takut ni. Takut apa? Takut Allah Ta'ala tak terima. Dan perlu ada dalam diri kita sifat rojak. Iaitu sifat harap. Supaya amal yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah diri seseorang daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar. Setiap sesuatu ada kesan. Kalau benda yang Allah Ta'ala terima, ada kesan.
Benda yang Allah Ta'ala tak terima pun ada kesan. Sebagai contoh dalam bab sembahyang. Allah Ta'ala kata, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang dapat cegah diri seseorang daripada perbuatan keji, perbuatan munkar. Bila dia sembahyang, selesai sembahyang, tanda kata dia sembahyang tadi Allah Ta'ala terima, sembahyang itu boleh cegah dia daripada buat jahat. Itu tanda. Dia kata sembahyang, turun-turun kasut tak ada, balas kasut kawan. Macam mana sembahyang dia sah? Sembahyang dia sah. Cukup rukun 13 syarat sah tepat. Tak ada masalah. Sah. Tapi Tuhan tak terima. Pasal apa kesan? Jadi dia perlu bermuhasabah balik. Bagaimana ibadah sembahyang ni. Daripada segi pelaksanaan dia. Daripada segi uduk dia. Daripada segi taharah dia. Daripada segi rukun dia. Dia kena perhati balik tuan-tuan. Begitu juga dengan orang yang pergi Mekah. Orang balik-balik Mekah, tanda kata haji dia mabrur, dia ada tanda. Dia akan berubah. Sebelum dengan selepas. Kalau sebelum daripada pergi Mekah ni tuan-tuan duk beriktikaf dalam hutan lalang. Tahan burung. Iktikaf. Allah, berjam tuan-tuan ni duk dalam hutan. Beriktikaf. Habis-habis pergi Mekah balik-balik mai tuan-tuan, tahu jebak-jebak. Iktikaf di masjid. Satu perubahan. Menjadi tanda kata ibadah haji dia Tuhan terima. Sebelum daripada pi Mekah, sebelum buat haji tuan-tuan pi masjid tak berhenti. Tak masuk pun tak berhenti, dia terus. Bukan tapi masjid tak berhenti ni tuan-tuan, dia main tiap-tiap hari dah. Dia tak berhenti, dia terus. Tak nampak masjid. Saya surau saya boleh gitu. Kadang-kadang duk fikir-fikir ni pasal nak sah ni kena santau. Orang tak nampak. Pu sana, pu sini, tak tahu. Kita pun tak tahu. Balik-balik Mekah, tuan-tuan berubah. Main masjid, tuan-tuan masuk masjid terus. Hak nu tak berhenti, hak ni masuk masjid terus. Tanda kata ibadah haji dia mabrur. Begitu juga dengan ibadah Ramadan yang kita boleh buat. Dalam bulan Ramadan ni kita boleh buat ibadah yang keluar daripada Ramadan pun kita boleh buat. Itu salah satu daripada tanda ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sebab tu Nabi SAW suruh kita. Suruh ni walaupun tak sampai tahap wajib tapi dia suruh. Dia kata apa? Man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama kasiyamid dahar. Siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal sama dengan dia puasa setahun. Sama dengan dia puasa setahun. Nabi suruh kita puasa Ramadan supaya Nabi suruh kita puasa 6 supaya ibadah puasa tidak terhenti dengan bulan Ramadan semata-mata. Habis puasa dia kata lega dah. Awak boleh makan siang. Lega. Dia kata aku gastrik masa bulan puasa. Bulan puasa bukan gastrik. Tu buat terik ya tuan-tuan. Habis-habis puasa, Nabi suruh puasa lagi. Pasal apa? Supaya ibadah tadi dapat kita laksanakan. Bukan hanya terikat dalam bulan Ramadan semata-mata. Mai masjid tuan-tuan bukan hanya dalam bulan Ramadan semata-mata. Habis Ramadan dia boleh mai lagi. Bersedekah bukan hanya terikat dalam bulan Ramadan semata-mata. Habis Ramadan dia boleh bersedekah lagi. I'tikaf bukan hanya dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia boleh beriktikaf lagi. Ibadah-ibadah tadi boleh kita laksanakan. Yang mana ibadah-ibadah itu menjadi tanda bahawa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia puasa ni tuan-tuan habis-habis Ramadan dia tunggu tahun adat pula. Tunggu tahun depan pula baru puasa. Sedekah pun tunggu tahun depan. Dia kata kita buat sekali. Baru ni dia kata aku buat ke semua. Hak Ramadan bawa semua aku buat. Tak ada dosa aku golek masuk syurga bulat. Kemah. Tapi bulan Ramadan sahaja. Dia menjadi hamba kepada Ramadan. Tuan-tuan, ulama kata kepada kita, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad madha. Siapa yang sembah Ramadan, Ramadan akan berlalu. Habis. Masuk Aidil Fitri, habis Ramadan. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa yang sembah Allah, Allah Ta'ala hayyun, hidup, la yamut, tak mati. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut oleh Allah dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum.
apabila genap sahaja kita berpuasa, kita puasa cukup. Dia kata 29 hari cukup, 29 hari cukup. 30 pun cukup. Dua-dua cukup. Yang tak cukup ni maklum 25 hari. Dia kata aku puasa 25 cukup. Itu tak cukup. Hang kena bayar. Tapi kalau dia puasa 29 cukup, dia puasa 30 cukup. Dia kata tahun ni 29 cukup. 30 pun cukup. Kita tak usah duk buat andaian maklum. Raya Jumaat ke raya Sabtu duk perasan tu. Aku perasan Jumaat, aku perasan Sabtu. Kalau maklum kata Jumaat, mohor besar raja-raja umum Sabtu. Agak-agak orang nak semayang turut maklum kan, nak semayang turut mohor besar. Maklum kata tak apa aku semayang turut mohor hang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ni kelebihan. Cukup kita puasa. Bila cukup kita berpuasa, kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka Allah perintah kepada kita untuk bertakbir atas hidayah yang dianugerahkan oleh Allah. Habis-habis raya tuan-tuan, habis-habis sahaja berpuasa, malam ni kata habis, malam ni sunat takbir. Kalau esok habis, malam esok sunat bertakbir. Pasal apa? Pasal hidayah yang Allah bagi kat kita. Hidayah yang kita sebut dah dulu ni tuan-tuan, dia panggil hidayatul taufiq. Kita boleh main masjid. Kita boleh beribadah. Kalau keluar daripada Ramadan, kita nak boleh tunggu di masjid sampai pukul 11.30, tak ada hari. Kalau tu imam buat tahlil lepas mayang Isya, tu imam kata kita buat tahlil lepas mayang Isya. Tu imam baca qulhu panjang sikit, dia quit kawan. Yang boleh dia kata panjang ya. Padahal dengan tabak cukup. Dia quit kawan. Pasal apa tuan-tuan? Ambil dia kata lambat nak lihat habis. Dalam Ramadan bukan kata lepas Isya dia tunggu sampai pukul 11.30. Habis tarawih tuan-tuan dia tunggu lagi bertadarus. Ni kelebihan. Hidayah. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan dia rajin maklum boleh buat kuih raya. Boleh buat kuih. Boleh hantar kat orang tu, boleh hantar kat... Boleh buat. Pasal apa boleh buat? Pasal hidayah. Dia kata buat banyak tak apa, kita sedekah ke orang. Budaya tu mai. Pasal apa? Hidayah. Dia panggil hidayah tu taufiq. Kita boleh beriktikaf. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok sembahyang subuh dalam bulan Ramadan dengan sembahyang subuh di luar Ramadan berbeza. Sembahyang subuh dalam bulan Ramadan tuan-tuan ramai lebih daripada sembahyang maghrib. Luar Ramadan maghrib lebih ramai daripada subuh. Dia beza. Kita tak tahulah maklum perasaan ke tak. Maghrib ada 4 orang. Subuh ada 40 orang. Tu bulan Ramadan. Tapi kalau luar Ramadan, subuh 40 orang. Luar Ramadan, maghrib 40 orang. Subuh 4 orang. Tu pun kalau ada silap hari bulan, hujan sikit tak bang langsung. Kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Atas hidayah. Maka kita disunatkan bertakbir. Takbir ni dia panggil takbir mursal. Takbir mursal ni tuan-tuan dia mula dengan waktu maghrib sampailah imam masuk tempat semayang. Bebas. Ada 1-2 tempat. Dia duk cerita. Lepas mayang Isya ni tuan-tuan pergi ziarah rumah kawan-kawan. Buat kumpulan rumah kawan-kawan, jiran-jiran pakat. Pergi rumah kawan ni bertakbir. Pergi rumah kawan ni bertakbir. Pergi rumah kawan ni bertakbir. Satu amalan yang baiklah. Baik. Saya tanya kawan, kita seronok dah. Ni kita seronok. Dia kata orang main rumah kita bertakbir. Lepas tu orang baca doa pula rumah kita. Kalau saja-saja nak buat kenduri panggil orang main baca doa, dia kata 3-4 ribu. Dia hak ni tak gaduh lah. Jamu yang kotak ya kat mereka. Dia cerita lah betul lah. Makna satu benda yang positif lah. Kita duduk dalam komuniti, kita pakat 5-6 orang, 7-8 orang, 10-11 orang. Ajak budak-budak tuan-tuan. Tapi rumah ke rumah takbir apa? Mursal. Dia tak terikat kepada waktu semayang. Bebas. Start daripada lepas Isya. Lepas Isya ni kita kata pukul 9. Sampai 10.30 habis. Kalau tuan-tuan balik di rumah pun kan buat apa? Kena pasang tirai. Pada pasang tirai, baik kita takbir. Tak lagu tu lah tuan-tuan. Dia kata Ustaz tahu mana saya kenal lagu tu. Apa tu? Dia kata kalau aku balik di rumah lagi ni. Kapet aku kena vacuum. Tirai aku kena pasang. Kalau dia aku pergi takbir lah. Cara pandangan lagu tu lah kot cikgu noh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam tu takbir. Maklum pun kalau duk buka daun boleh takbir. Boleh takbir. Jangan duk teriak. Ni takbir sambil teriak. Bulan hari raya Aidilfitri ni tuan-tuan. Hari kegembiraan bagi kita.
Lis-saim farhatani. Nabi kata bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftari. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka, yakni hari raya, seronok. Pasal apa seronok? Pasal kita boleh mengalahkan nafsu. Kita berjaya mengalahkan nafsu. Berapa hari? Bukan sehari dua. 30 hari kita boleh menang. Kita boleh kalahkan hawa nafsu. Kita boleh tundukkan hawa nafsu kita. Dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita puasa seronok. Satu. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Takbir raya tanda seronok. Tak, dia sedih. Pasal apa lagi dia buka lagu SGB? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, seronok. Pasal apa? Pasal kita berjaya mengalahkan hawa nafsu. Itu di antara adab ataupun akhlak yang diperintahkan kepada kita malam raya kita bertakbir. Tanda kita menang, tanda kita seronok atas hidayah yang diberikan oleh Allah. Keesokan hari raya pula. Bila hari raya ni maklum sunat bagi kita buat apa? Mandi sunat hari raya. Beza ibadat dengan adat ni pada niat. Tiap-tiap hari tuan-tuan, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu kita nak pergi kerja, kita mandi. Berapa kita mandi? Mangkit subuh tu tuan-tuan kita mandi dah. Mandi apa? Mandi adat. Bukan kata kita yang mandi. Indochina pun mandi. Semua bangsa mandi. Adat kebiasaan. Nak pergi kerja mandi, nak pergi kerja mandi. Tapi, hari raya, dia tak panggil adat jadi ibadat. Beza dia tahu mana? Beza dia kat niat. Beza niat. Aku mandi sunat hari raya. Boleh pahala. Nak mandi lagu mana? Basuh kanan ke basuh kiri? Mandi siapa duk mandi? Dia kata kalau mandi rebau boleh, ikut. Mandi rebau tak ada sabun. Mandi. Sunat hari raya tu kita mandi. Walaupun kita tak pergi sembahyang raya. Maklum mandi-mandi pakai elok-elok. Pegang mop. Cucu bagi tumpah kuah kacang. Mop tak pergi sembahyang, mop. Ni duduk mop kuah kacang nak hang. Pakai baju raya elok. Tu mandi sunat lah dah. Tak apa, mandi. Dapat satu pahala. Sekorang-korang dia dapat satu pahala. Ni mandi pun haram tak pakai baju raya saja. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Nak pergi sembahyang raya pula. Cari baju yang paling cantik. Dalam mari kita tak semestinya baju baru. Hak paling elok. Hak mana paling elok? Oh tengok-tengok hak ni paling elok. Elok. Tapi dedah aurat. Kain belah belakang. Kain belah belakang. Haram halai, haram halai, haram halai. Kalau dia tak langkah, halai. Langkah-langkah haram. Nak kira lagu mana? Kain tu paling cantik. Tapi haram. Tuan-tuan kena beringat. Bukan kata kawan hak pakai. Kawan hak jahit pun dia boleh saham sama. Ni maklum tolong buat kain. Tapi bagi belah belakang. Kain saya ni bagi belah je. Nak buat lagu mana? Dia kata bagi nampak perut betih. Kita pun buat. Agak-agak kita dapat saham dah maklum. Dapat. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Kita tolong orang buat jahat. Kita tak buat tapi tolong dia. Dia nak pakai kain lagu tu, kita pun buat. Pasal apa? Pasal kita tukang jahit. Dapat bahagian kita. Maka Allah Ta'ala kata ada bahagian. Sebab tu kalau orang main nak buat jahit baju, orang kata maklum, minta tolong sekali lah. Kalau boleh ni, dia kata, saya nak suruh belah sikit kain belakang, lebih kurang cencaru belah belakang. Macam mana? Abang maklum, tak apa nak arti buat benda haram ni lah. Abang lagu tu. Seorang customer kita tolak, Allah beri berkat pada harta kita. Dengan harta yang kita cari. Pakai hak paling elok. Yang tidak mendatangkan maksiat. Yang tidak mendatangkan dosa. Mangkit pagi-pagi tu tuan-tuan cari baju warna elok. Tapi tahu mana ada orang baju raya tak ada. Maklum saja pun pasang 4 pasang dah apa. Bukan kata raya sebelum Syakban siap dah. Baju raya. Dapat pahala, dapat. Sebab dia sunat. Ma yusabitu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Yang kata sunat ni buat dapat pahala tinggal tak berdosa. Kemudian ni kita nak pergi sembahyang raya. Nak pergi sembahyang raya ni tuan-tuan sunat bagi kita. Makan terlebih dahulu. Makan. Makan apa? Makan pergi apa pun. Samperin tak apa.
Makan samprit. Dia kata kalau tak mau makan, bawa bekal boleh? Boleh, tapi jangan makan dalam semayang dah. Tu imam duduk semayang, dia duduk pepak samprit pelan. Dan sebelum pergi semayang raya makan. Pasal apa? 30 hari kita tak makan pagi. Hari ni kita raya, maka sunat kita makan. Kalau boleh makan buah kurma, makan buah kurma. Makan dalam bentuk ganjil. Kata ulama makan sebiji ke, 3 ke, 5 ke, 7 ke, 9. Kenyang buah kurma tu. Balas sampai 19 biji mau tak kenyang. Makan. Dia kata tak mau makan tapi nak makan ubat kira. Serupa. Dia telan ubat darah tinggi. Boleh kot. Boleh. Makan. Sebelum keluar sembahyang raya sunat kita makan. Nak keluar sembahyang raya pula. Maka sunat bagi kita ni tuan-tuan. Pergi sembahyang raya berjalan kaki. Tapi tengok tempat lah maklum. Dia duduk hutan kampung nak sembahyang masjid badan. Main berjalan kaki. Sampai-sampai orang baca khutbah. Dia kata lega baru baca khutbah. Dia ingat sembahyang Jumaat. Tengok tempat lah. Kalau rumah jarak antara rumah kita dengan masjid tu jauh. Kita naik kereta ke, naik motor ke. Kalau dekat, tuan-tuan sunat kita berjalan kaki. Jalan kaki. Dan sunat dalam jalan ni tuan-tuan. Pi jalan lain, balik jalan lain. Kalau kita katakan kita main ikut ni tuan-tuan. Main ikut ni. Balik kita pusing ikut ni. Supaya masa kita pi kita berjumpa orang lain. Waktu balik jumpa orang lain pula. Pi berjumpa orang lain. Waktu balik kita berjumpa orang lain. Sebab masa pi lorong ni, masa balik lorong ni. Bila berjumpa orang sunat kita ucapkan tahniah. Tahniah ni lagu mana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa kawan ni. Taqabbalallahu minna wa minkum tahniah. Dia kata tahniah mana tambah. Tak tahniah. Kita berjaya mengalahkan hawa nafsu selama 30 hari. Kita berjaya tuan-tuan mendidik diri kita dengan tarbiyah Ramadan. Satu ucapan tahniah yang dituntut kepada kita untuk kita laksanakan setelah daripada Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kemenangan. Jumpa kawan, taqabbalallahu minna wa minkum. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, ijtahidu yawmal fitrah fi sadaqatin wa a'malil khairi wal birri minas salati waz zakati wat tasbihi wat tahlili. فإنه اليوم الذي يغفر الله تعالى فيه ذنوبكم ويستجيب دعاءكم وينظر إليكم بالرحمة. Ulama kata bersungguh-sungguh pada hari raya Aidil Fitri. Sungguh-sungguh. Sungguh buat apa tuan-tuan? Sungguh pada bersedekah. Memang budaya kita maklum. Orang mai rumah kita, budak-budak mai kita bagi sedekah. Dalam bab sedekah ni Allah Ta'ala kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Bil manni wal azah. Jangan ungkit. Jangan menyakiti hati orang yang meminta. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta jangan kamu herdik. Kadang kita pergi budak-budak mai di rumah. Mai di rumah bagi salam. Kita kata, mai masuk lu. Tak mau masuk dah, nak duit dia. Saya duk ingat budaya tu saya pun buat juga. Larat nak makan maklum. Jadi pergi rumah ni kata tak mau masuk lah. Kami tak mau masuk lah. Mai lah masuk minum-minum dayak lu. Tak mau dah. Lepas tu mai buat apa? Nak duit dia. Memang ikhlas habak lagu tu lah. Nak duit. Kalau hak ni dia keluar-keluar duit bagi. Tak, jangan marah maklum bagi. Sebab kita dulu pun buat perangai gitu kan. Bagi. Sebab Allah Ta'ala kata kalau maklum beletiak. Allah Ta'ala kata kepada kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Kita menyakiti hati orang yang meminta. Dia kata, mai masuk, tak mau masuk. Tak mau masuk, sudah nak ambil duit. Ambil duit. Mai masuk lu, duduk tang mana ni. Dia kata, mai berjalan dari Sungai Mati masuk cik oi minum ayak tu. Tu buat ayak sedap ni. Kalau hang mai esok tak ada ayak kosong saja. Hari ni ayak sedap. Dia tak mau masuk, tak apa, bagi duit. Jangan beli tiang. Kalau dia kira duit tobat tak bagi kalau tak masuk. Ada. Pasal apa? Batal sedekah kita. Sedekah ni tuan-tuan, ada sedekah wajib. Dia panggil fitrah. Fitrah ni waktu yang paling afdal
Iaitu waktu pagi sebelum imam masuk tempat sembahyang tu waktu afdal. Waktu paling afdal. Ada waktu harus, ada waktu haram, ada waktu makruh, ada waktu yang afdal. Waktu afdal ni, waktu pagi tu sebelum imam masuk tempat sembahyang. Sebab tu sembahyang sunat hari raya Aidilfitri ni tuan-tuan, dia lambat sikit. Dia buat pukul 9, dia buat 8.45. Kalau ikut Jabatan Agama kita, pukul 9. Baru sembahyang hari raya Aidilfitri. Pasal apa pukul 9? Pasal nak bagi peluang untuk orang bayar fitrah. Besar sangat ke fitrah ni? Besar. Imam Hasan al-Basri kata fitrah ni tuan-tuan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Kalau seandainya tak bayar fitrah, apa yang menampung ibadah Ramadan kita? Yang nak tampung ibadah Ramadan. Maka fitrah tadi ni tuan-tuan menjadikan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut saumul abdi mu'allaqun bainas samai wal ardi hatta yuaddi sadaqatul fitrah. Nabi kata puasa seorang hamba tergantung di antara langit dan bumi sehingga dia menjelaskan zakat fitrah. Kena bayar zakat fitrah. Dan dikatakan oleh ulama, kita semayang tuan-tuan. Kita semayang ni rokok sekali, sujud 2 kali. Pasal apa sujud 2 kali? Sedangkan rokok sekali. Kalau nak bagi sujud 2 kali, rokok kena 2 kali. Ni rokok sekali, sujud 2 kali. Tidak, kalau rokok sekali, sujud sekali cukup. Pasal sujud 2 kali. Jawapan dia kata apa? Dia kata kalau rokok dalam sembahyang itu disebut sebagai ibadah. Manakala sujud itu adalah penyaksian kepada ibadah. Rokok sebagai ibadah. Sujud itu penyaksian kepada ibadah. Begitu juga dengan puasa yang dilakukan itu sebagai ibadah, maka fitrah itu sebagai penyaksiannya. Kata ulama lagu tu. Bila ditanya pasal apa sujud rokok sekali, sujud 2 kali, pasal rokok itu ibadah, maka sujud itu penyaksian kepada rokok. Sebab kalau seandainya kita tak rokok, maka tak boleh sujud. Mana boleh? Sebab syarat dia tuan-tuan, nak sujud mesti sempurna i'tidal. Nak i'tidal mesti sempurna rokok. Dia mesti ada turutan. Begitu juga dengan ibadah puasa sebagai ibadah penyaksian kepada ibadah puasa adalah mengeluarkan fitrah. Ni kuasa raja besar. Kuasa raja yang menentukan kadar bayaran fitrah ni. Raja kata RM7, RM7. Kalau raja kata RM6, 8 kupang. RM6, 8 kupang. Dia kata, kesian Kak Amil nak kena bawa duit pecah. Bukan raja kita tu. Tu saya fikir. Kalau raja kata RM7, 2 kupang. Dia kata jenuh kita bawa duit pecah. Tak ada duit pecah. Amil kata tak layan. Kena bawa duit pecah. Teruk. Dah. Ni kuasa raja. Dia kata RM7, RM7. Dia kata RM14, RM14. Dia kata RM21, RM21. Tengok beras kita makan maklum. Kalau beras basmati maklum RM21. Beras import tengok elok RM14. Bayar RM14 pun tak apa maklum. Masa setahun sekali. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'malil khairi wal bir. Dan begitu juga kita melakukan kebajikan dalam bulan Syawal tu. Hari raya tadi ni tuan-tuan kita buat baik. Tengok kawan manis muka, jumpa kawan berjabat tangan. Jabat tangan ni tuan-tuan menggugurkan dosa. Maka kebaikan yang nak buat tadi ni apa dia? Semayang. Semayang sunat hari raya ni tuan-tuan. Main dengan masa setahun sekali ni kadang-kadang lupa pun jadi. Bukan kata kita tu imam pun kadang-kadang lupa. Dia pesan kat kita. Dia kata sekali lepas takbiratul ihram, kita takbir sebanyak 7 kali. Diselang-seli dengan tasbih. Tasbih 6 kali dia. Habis tu kita baca Fatihah, baca surah. Masuk rakaat kedua kita takbir pula. Dia kata 5 kali. Selang-seli dengan tasbih. Lepas tu kita baca Fatihah, kita rokok. Tu imam takbiratul ihram. Dia pun terlupa. Masa setahun sekali. Yang makmum belakang duk subhanallah. Subhanallah. Tu imam beralih subhanallah. Bertambah. Masa sunat. Kalau tu imam tak kata apa, maybe. Baca surah. Tak apa. Sunat. Sunat ni tuan-tuan buat boleh pahala. Tak buat tak apa. Sunat. Cuma kalau tu imam takbir tu tuan-tuan.
tu imam takbir. Hak 7 tu imam takbir setakat 5 ya. 7 kali sepatutnya, tapi tu imam takbir setakat 5. Kita pun takbir 5. Tapi kalau tu imam takbir lajak, orang tu 7, tu imam balas sampai 9. Kita setakat 7 saja. Masuk rakaat kedua takbir 5 kali. Tu imam takbir 3. Kita 3 ya. Setakat tu imam. Tapi kalau tu imam lajak, dia balas sampai 10. Kita nak buat berapa? Kita buat setakat 5. Setakat tu. Semayang sunat hari raya. Kalau tak boleh pergi masjid pun maklum, kita semayang seorang. Semayang seorang tak apa. Cuma kalau semayang seorang tak baca khutbah lah. Ni semayang seorang mau baca khutbah, hak ni penin. Habis-habis pegang kayu mak baca khutbah. Wat tasbih wat tahlili. Perbanyakkan bertasbih, perbanyakkan bertakbir. Fa innahumul yawmul ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi zunubakum. Sesungguhnya pada hari tersebut Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Allah ampun dosa. Sebab tu dalam hari raya ni tuan-tuan, kita jangan buat dosa. Dosa apa selalu orang buat dalam hari raya ni? Tinggal semayang. Tunggu kuih lelong tu tuan-tuan sampai 4 pagi. Balik-balik dia kata lena sat tu. Lena sat bini dia gerak 8.30. Makin mayang raya. Pakai baju baru terlupa mayang subuh. Pergi mayang raya. Takbir raya meleleh yang mata. Anak kata, awak ayah teriak, aku tinggal subuh. Tak mayang subuh. Dosa. Jangan anggap kata kita tak semayang, dia kata raya ni. Betul kita raya, tapi malaikat tak cuti. Kalau malaikat cuti, jenuh je lah. Oh ya kita buat pipa pun malaikat cuti dah. Raqib atid duk ada kat kita juga. Dia tak balik kampung. Dia duk tulis kebaikan kita. Wa yustajibu du'aakum. Hari raya ni Allah Ta'ala terima doa kita. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ada 5 waktu yang mustajab doa. 1, malam Jumaat, malam mustajab doa. Yang kedua, malam hari raya Aidil Adha. Yang ketiga, malam hari raya Aidil Fitri. Yang keempat, malam 1 Rejab. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Yang mana kita berdoa, Allah perkenankan doa kita. Kita berdoa, mintalah apa pun kepada Allah. Salah satu daripadanya, kita minta supaya Allah menerima ibadah yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Wa yanzuru ilaikum birrahmah. Dan pada hari tersebut Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Hari raya ni Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, susun atur kehidupan kita mengikut acuan agama. Jangan susun kehidupan kita tuan-tuan mengikut keadaan semasa. Mau orang tak buat dah lagu ni, zaman lah ni zaman maju dah. Ikut acuan agama. Bukan ikut zaman. Sebab zaman dia akan berubah. Adapun agama tidak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, bagi seorang yang beriman dia memiliki 5 hari raya. Anas bin Malik kata orang beriman dia ada 5 raya dia. Yang pertama, bila mana dia melayari hari-hari mendatang. Ni, duduk dalam hari-hari itu dia tak buat dosa. Kita ni hari ni. Daripada kita bangkit tidur tadi ni tuan-tuan, pukul 5.30 kita bangkit tidur. Sampai kita nak tidur pula malam ni pukul 11 malam. Dalam hari-hari itu, kita tak buat dosa. Itu kata Sayyidina Anas adalah hari raya bagi kita. Tak buat dosa. Kita correction tengok diri kita sebelum tidur. Hari ni aku buat salah apa? Fikir-fikir tak ada apa aku buat salah ni. Wah, lena sepetang. Tak buat apa ni. Takkan dosa aku lena ni. Tuan-tuan, lena tadi ni tuan-tuan dia kata bulan Ramadan lena sebagai suatu ibadah. Imam Syafi'i dia lena tuan-tuan, dia boleh menyelesaikan masalah. Dia boleh selesai masalah. Kita lena tak selesai masalah. Dia lena boleh menyelesaikan masalah umat di Imam Syafi'i. Hari itu tak buat dosa. Maka ia merupakan hari raya bagi kita. Yang kedua kata Sayyidina Anas bin Malik, bila mana kita mati, hari kita keluar daripada dunia ni dalam keadaan kita boleh mengucap syahadah. Mati dalam keadaan boleh mengucap syahadah.
maka itu adalah hari raya bagi kita. Tak tahu nak boleh mengucap ke tak. Kalau boleh, maka itu adalah hari raya bagi kita. Sebab tu tuan-tuan Nabi SAW sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Tolong peringat ke dia. Dengan sebab sakit dia boleh jadi lupa. Kita peringat dia. Yang ketiga, bila mana kita boleh menyeberangi titian sirat dalam keadaan selamat, maka itu adalah hari raya bagi kita. Wa inna minkum illa wariduha. Tak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan akan melintasinya, akan melaluinya. Semua kita akan melalui titian sirat dengan dipimpin oleh nabi-nabi. Kita Nabi Muhammad, maka nabi kita yang akan memimpin kita. Ada orang lalu atas titian sirat ni tuan-tuan seperti mana kilat barkhun kilat. Besar mana? Abu Sa'id Al-Khudri kata satu rambut belah 7. Abu Sa'id Al-Khudri kata satu rambut belah 7. Di titian sirat ni pula tuan-tuan ada pula besi yang duk kaki. Besi kaki. Dan tajam lebih daripada mata pedang. Boleh jalan? Boleh. Waktu tu manusia akan dipimpin oleh setiap Rasul. Kita, Nabi kita yang akan pimpin kita. Waktu tu, tak ada siapa bercakap atas titian sirat. Takut ni tak ada siapa boleh bercakap. Illa Rasul, melainkan para Nabi yang akan bercakap. Yang kedua kata Nabi, wa da'war Rasul. Rasul pada waktu tu akan berdoa. Ketika pimpin umat, dia akan berdoa. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan. Kita boleh selamat. Maka itu adalah hari raya bagi kita. Yang keempat kata Sayyiduna Anas, bila mana kita boleh masuk syurga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang mana Allah Taala hindarkan dia daripada neraka lalu dimasukkan dia ke dalam syurga, faqad faz. Dia orang yang berjaya. Maka itu hari raya bagi kita. Boleh masuk syurga. Dan yang kelima, bila mana kita duduk dalam syurga, kita dapat melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan, husna. Maka ada balasan baik bagi dia, wa ziyadah. Ziyadah di sini kata ulama, ru'yatullah, dia dapat melihat Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu di antara tata cara, sebahagian daripada tata cara kita nak menyambut hari raya yang dituntut pada agama kita dan dihukum sunat oleh para ulama kita. Maka kita buatlah. Kita buat mula kalau malam ni sebagai malam raya, maka mula pada malam ni kita melaksanakan apa yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Jadi mudah-mudahan dengan amalan kita, dengan apa yang kita ikut daripada mereka, menjadikan ibadah kita ni Allah Ta'ala terima dan menjadi bekalan kepada kita di akhirat sana insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid. Saya ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, minal a'idin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.